Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan saya. Hari ini saya akan menerangkan tentang video saya akan memberikan dan menerangkan tentang psikologi pendidikan. Saya Norzila binti Samasuddin. Nombor matrikulasi saya ialah 90111256500001 dan saya dari Open University Cawangan, Manjung, Perak. Mengikut pendekatan teori tingkah laku, setiap rangsangan menimbulkan tindak balas dan pembelajaran yang berlaku akibat kaitan dengan rangsangan dan gerak balas. Sesuatu rangsangan yang berkaitan dengan rangsangan yang lain akan mendatangkan pembelajaran yang dikenali sebagai pelaziman. Contohnya, dalam pembelajaran asas perkakasan komputer, minat pelajar terhadap tajuk adalah disebabkan cara penyampaian pengajaran yang baik, menyebabkan pelajar memberikan perhatian. Tambahan lagi, rangsangan yang pertama ialah komputer dan rangsangan yang kedua ialah cara pengajaran yang menarik. Oleh kerana perkaitan antara keduanya adalah positif, maka gerak balas yang berlaku juga positif. Tingkah laku memberikan perhatian akan dilazimkan, iaitu pelajar akan terus memberikan perhatian apabila belajar mengenai komputer. Tumpuan pembelajaran adalah kepada tingkah laku luaran yang dipengaruhi oleh peneguhan. Kebanyakan pembelajaran dijalankan adalah tanggungjawab guru dan dikawal sepenuhnya oleh pereka bentuk pengajaran atau sistem pengajaran seperti komputer yang digunakan. Prinsip utama teori ini ialah rangsangan dan gerak balas serta peneguhan. Okey, tumpuan ini berpegang kepada anggapan bahawa pembelajaran perisian merangkumi tanggungjawab guru dan dikawal sepenuhnya oleh pereka bentuk pengajaran atau sistem pengajaran itu. Teori ini juga berlandaskan kepada anggapan bahawa pelajar akan mengekalkan sesuatu tindakan jika peneguhan yang bersesuaian diberikan kepadanya. Sebagai contoh, apabila seseorang pelajar diberikan ganjaran, selepas menunjukkan sesuatu gerak balas, ia akan mengulangi tindak balas tersebut setiap kali rangsangan yang serupa ditemui. Dalam proses pengajaran pembelajaran perisian, kita sebagai guru perlu tahu tingkah laku pelajar yang dapat meningkatkan pembelajaran pelajar semasa kegiatan pembelajaran. Prinsip-prinsip tingkah laku yang diterapkan meliputi proses yang pertama ialah proses belajar dapat berlaku dengan baik bila pelajar itu ikut dengan aktif di dalamnya. Yang kedua, bahan pelajaran disusun dalam urutan yang logik supaya pelajar dapat dengan mudah mempelajarinya dan dapat memberikan respon tertentu terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Tiap-tiap respon harus diberi maklum balas secara langsung supaya pelajar dapat mengetahui apakah respon yang diberikannya telah benar, betul. Okey. Dan yang keempat pula, setiap kali pelajar memberikan respon yang benar, maka ia perlu diberi ganjaran dan motivasi. Menurut Hartley and Davis pada tahun 1978, beberapa prinsip-prinsip teori tingkah laku yang banyak diterapkan di dunia pendidikan meliputi yang pertama, proses belajar dapat berlaku dengan baik bila pelajar ikut aktif di dalamnya. Bahan pelajaran disusun dalam urutan yang logik supaya pelajar dapat dengan mudah mempelajarinya dan dapat memberikan respon. Seperti teori tingkah laku yang tadi saya telah terangkan lah kan. Okey, dalam teori ini menurut Gagne, Briggs and Weger pada tahun 1992 terdapat 9 elemen utama, iaitu untuk dalam sesuatu pengajaran itu. Yang pertama, menarik perhatian, menyatakan objektif pelajaran, merangsang proses, mengingat semula, kandungan yang lepas, bahan-bahan yang boleh menimbulkan rangsangan pelajar, memberikan bimbingan, tugasan dan soalan,
membuat penilaian penguasaan pelajar, mengekal dan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran pelajar. Secara kesimpulannya, teori tingkah laku ini sangat baik kita laksanakan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran kita sebagai seorang guru. Sekian, terima kasih.